Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan KL City menentang JDT, yang mana keputusan berakhir dengan keputusan seri 1-1. Gol JDT dijaringkan oleh Haris Harun melalui set piece corner kick, manakala gol KL City dijaringkan oleh Roman Morales sebelum tamatnya separuh masa yang pertama. Okey, game ni boleh dikatakan agak open, mempunyai intensiti yang tinggi di antara kedua-dua pasukan. Kedua-dua pasukan bermain dengan saling membalas serangan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya nak mulakan dengan JDT dahulu. Yang pertama, apa yang saya nak cakap tentang kelebihan ataupun apa yang saya suka tentang JDT adalah performan Cabrera pada perlawanan semalam boleh saya katakan berada di tahap yang agak baik. Sebelum ni kita tahu Cabrera ni boleh dikatakan player yang off form, yang mana tak perform dalam beberapa game lah. Yang mana kali terakhir boleh saya katakan Cabrera perform adalah pada game menentang PJ City yang JDT menang 3-0 tu. Tetapi lepas tu Cabrera dah tak perform. Tetapi dalam game ni kita boleh lihat Cabrera macam dah menemui rentak permainan dia kembali apabila dia boleh lakukan dribble-dribble yang menarik, dia boleh lakukan cutback yang menarik, dia boleh acah-acah dan dia berjaya untuk gunakan signature dia, iaitu corak permainan dia yang mana dia suka gelecek-gelecek, dia acah nak shoot, dia tolak bola pergi kanan, dia buat curling ball. Jadi saya rasa Cabrera balik dalam on form dia yang terbaik pada perlawanan semalam. Tetapi untuk second half Cabrera agak tenggelam sikit jugalah. Tetapi untuk first half memang Cabrera bermain dengan sangat-sangat baik. Itu yang saya suka untuk yang pertama lah. Yang kedua, apa yang saya suka untuk JDT ni adalah mengenai Nazmi Faiz. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat Nazmi Faiz menggantikan tempat Afiq Fazail, yang mana Nazmi Faiz bermain dengan sangat-sangat baik. Beliau bermain dengan open gameplay, yang mana beliau ada otak yang boleh menggerakkan serangan kepada pasukan JDT. Di samping tu dia disupport oleh Leandro Velasquez untuk melakukan serangan ke arah gawang KL City pada perlawanan semalam. Tetapi sayang, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Leandro, oleh Nazmi berjaya mencipta permainan yang lawa, mencipta build up yang lawa, create gameplay yang sangat-sangat lawa kan. Passing yang lawa, through ball, closing dan sebagainya. Tetapi gagal untuk diterjemahkan ke dalam gawang KL City. Itu yang kedua yang saya suka tentang JDT. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang JDT adalah mengenai Arif Aiman. Semalam kita boleh lihat Arif Aiman bermain dengan sangat baik. Yang mana boleh katakan Daniel Ting memang agak kalang kabut nak jaga Arif Aiman tu. Daniel Ting memang susah gila nak kawal Arif Aiman. Yang mana Arif Aiman ni memang dominasi gila bahagian kanan JDT pada perlawanan semalam. Dia berjaya bully Daniel Ting macam tu sahaja. Tetapi sama juga apabila dia pun gagal dan buntu macam mana nak cari backson, macam mana nak jaringkan gol yang dijaga oleh Kevin Ray Mendoza pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka tentang JDT. Mereka bermain dengan hype, praising semua tu memang lawa, tetapi boleh dikatakan agak kurang boleh saya katakan. Itu sahaja yang saya suka tentang JDT. Okey, untuk kelemahan JDT, sebab apa mereka tak boleh nak jaringkan gol ataupun nak cari mata, 3 mata pada perlawanan semalam. Yang pertama, bagi saya yang pertama adalah kesilapan di bahagian back 4 JDT, di bahagian pertahanan mereka, yang mana mereka terlalu berasa untuk menyerang. Jadi bila mereka terlalu berasa untuk menyerang, mereka bermain dengan terlalu tinggi ataupun high defensive line, yang menyebabkan offside trap yang dilakukan oleh mereka gagal. Kita boleh tengok gol pertama melalui Roman Morales, build up yang sangat pantas daripada KL City. Tetapi Adam Nur Azlin berada dalam kedudukan yang tak sepatutnya. Apabila dia berada terlalu tinggi, Aidil pun berada terlalu tinggi, Kobing Ong berada terlalu tinggi, dan juga Matthew Davis berada terlalu tinggi, menyebabkan Roman Morales berjaya mencari peluang untuk berada dalam kedudukan yang tak offside, yang mana dia berada di hadapan sikit je pada Adam Nur Azlin waktu gol pertama tu. Jadi disebabkan itulah JDT termakan ataupun kesilapan bermain dengan terlalu tinggi tu di bahagian pertahanan. Pasukan KL berjaya memanfaatkan peluang tersebut dengan buat hantaran di belakang pertahanan ataupun di belakang di atas Adam Nur Azlin macam tu saja. Boleh
tembus offside trap yang dilakukan oleh pasukan JDT. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua juga di bahagian pertahanan. Apabila pada perlawanan semalam, boleh saya katakan tempat Koh Beng Ong dia banyak tinggal, dia lebih bergerak ke atas, menyebabkan di bahagian pertahanan tempat Koh Beng Ong tu terpaksa di cover oleh Adam Nur Azlin untuk first half dan juga sedikit untuk second half. Dengan kemasukan Syamil Kuti Abah pun, kita boleh nampak yang Syamil banyak cover tempat Koh Beng Ong, yang mana boleh dikatakan Koh Beng Ong ni selalu tinggal positionnya. Pada perlawanan semalam, Koh Beng Ong tak bermain pada prestasi dia yang sebenar. Daripada segi defending dia agak kurang, tetapi daripada segi attacking pun dia agak kurang. Dia gagal untuk lakukan overlapping yang menarik, dia gagal untuk bertahan dengan baik. Jadi untuk Koh Beng Ong memang pada perlawanan semalam first time saya tengok Koh Beng Ong bermain macam orang kata apa, tak jadi lah untuk JDT kan. Memang agak tenggelam permainan Koh Beng Ong pada perlawanan semalam. Bahkan untuk Matthew Davis juga pun dia agak tenggelam, yang mana dia boleh dikatakan full back, right back dan juga left back JDT pada perlawanan semalam memang tak ofensif macam selalu, tak support bahagian serangan. Mereka lebih statik ataupun lebih kepada stay position pada perlawanan semalam. Mungkin disebabkan KL berjaya menjaringkan gol waktu lalah minit first half tu, mereka terkejut dan mereka cuba untuk keep position, mereka cuba untuk buat game balik kan. Jadi mungkin sebabkan tu juga mereka tak usaha untuk bermain dengan terlalu ofensif. Mereka dah nampak kelemahan mereka berada di kedudukan yang sangat tinggi. Mereka cuba untuk stabilkan balik, neutralkan balik di second half. Itu kelemahan JDT yang kedua yang saya nampak. Kelemahan JDT yang ketiga apa yang saya nampak adalah daripada segi apabila mereka berjaya penetrate bahagian pertahanan KL, mereka gagal untuk buat something yang kreatif, something yang membolehkan bahagian serangan untuk convert benda tu kepada gol. Yang mana kita boleh tengok Arif Aiman boleh beat Dinating, boleh masuk kotak penalti. Tetapi disebabkan KL dah compact di bahagian tengah, backsen tu dah tak hidup. Pada perlawanan semalam boleh saya katakan backsen tu, orang nak cari backsen tu mati kutu, mati akal. Sebab apa? Sebab backsen ni kena kawal ketat gila. Lagi satu sebab KL City punya defense memang padu lah kan. Backsen kena kawal ketat gila sampai dia terpaksa turun ke bawah untuk dapatkan bola daripada pertahanan, untuk dia mulakan balik untuk build up daripada bawah. Sebab apa? Sebab dia duduk kat atas bahagian sayap dan juga bahagian tengah, tak boleh nak supply bola kepada backsen. Sehingga Benjamin Mora terpaksa bawa masuk Fernando Rodriguez, Sumareh, Safawi Rashid pun mereka gagal juga nak supply bola kepada backsen, gagal juga nak supply bola kepada Fernando. Memang nak kata defense KSCT ni memang tip-top gila perlawanan semalam, memang compact, memang organize gila. Jadi memang kelemahan JDT bila mereka jumpa tim yang main macam ni, mereka dah tak tahu nak buat apa. Mereka buntu lah main dengan tim yang agak kuat daripada segi bertahan ni. JDT mati akal boleh katakan kan. Backsen mereka tak boleh cari, Fernando pun mereka tak boleh cari, mereka tak boleh buat gol tu untuk pasukan JDT. Itu komen saya untuk pasukan JDT lah. Untuk pasukan KL, kelebihan mereka pada perlawanan semalam adalah terletak di defensive third mereka, iaitu back 4 lah. Yang mana back 4 mereka tu utamanya bahagian tengah, iaitu gandingan Irfan Zakaria dan juga Giancarlo. Dua player ni memang sangat bagus di bahagian pertahanan apabila mereka selalu sahaja compact di bahagian tengah ketika JDT attack, dan mereka menutup ruang-ruang yang JDT ada daripada passing kepada backsen ataupun passing kepada orang yang ada dalam kotak penalti. Tu sebab bila JDT main nak crossing, nak buat cutback dan sebagainya, tak boleh sebab Irfan Zakaria dan juga Giancarlo ni dah makin backsen, dah makin Cabrera yang dalam kotak penalti. Tu sebab banyak hantaran-hantaran JDT senang dipatahkan sebab defend KL ni dah compact, dah disiplin, dah organize dengan sangat-sangat baik. Bahkan kelebihan KL juga pada perlawanan semalam, mereka menggunakan dua defensive midfielder, iaitu Akram Mahinan dan juga Zafri Yahya, yang mana kedua-dua player ni membantu bahagian pertahanan dengan sangat-sangat baik. Kita tahu Akram Mahinan daripada segi corak defensif dia memang sangat-sangat baik, sangat-sangat tenang. Zafri Yahya pula pada perlawanan semalam, beliau bermain dengan work rate yang sangat tinggi. Bila JDT pegang bola, dia cuba pressure, dia tekan pemain-pemain JDT dengan tingginya, dia pergi press, dia pergi pressure tu player-player JDT yang pegang bola tu kan, sampai hilang bola. Kira Zafri Yahya dia lebih kepada dominan untuk bermain all around, yang mana dia defensive midfielder tetapi dia bergerak bebas macam Kantel. Kira semalam dia main push lah, dia pressure ya pemain-pemain JDT. Manakala Akram Mahinan dia lebih statik, dia lebih dominan dengan tenang untuk mematikan
bahagian serangan JDT di final third pasukan mereka, iaitu di pasukan Melaka. Tu kelebihan pasukan KL lah, mempunyai defending dan juga defensive midfielder 2 orang yang sangat-sangat padu, iaitu di bahagian tengah daripada Zafri Yahya dan Akram Mahidan selaku defensive midfielder. Di bahagian pertahanan tengah mereka ada Irfan Zakaria dan juga Giancarlo yang memang sangat compact, yang sangat organised dan sebagainya. Okey, yang seterusnya KLCT ni dia bagus daripada segi keeper mereka. Kevin Ray Mendoza menunjukkan satu persembahan yang menarik. Memang Kevin Ray Mendoza ni adalah seorang goalkeeper yang boleh saya katakan terbaik yang ada dalam Liga Super. Boleh masuk dalam senarai top 5 selepas Fariza Malias, Sam Johnson pula, keeper Penang tu kan, dan sebagainya. Jadi memang keeper KL pun melakukan peranan yang sangat baik pada perlawanan semalam. Okey, kelebihan yang paling ketara untuk pasukan KL adalah di bahagian midfield mereka, iaitu yang diketuai oleh Paulo Josu. Yang mana Paulo Josu ni, walaupun dia bertindak sebagai orang yang create game, attacking midfielder, Paulo Josu bermain dengan sangat-sangat baik pada perlawanan semalam untuk menstabilkan bahagian tengah KL, dan dia berjaya menyebabkan bahagian tengah JDT tu tak boleh nak control ball, tak boleh nak bergerak bebas. Sebab apa? Sebab mereka dah padatkan bahagian tengah JDT tu dengan ada Paulo Josu untuk orang yang melakukan serangan, manakala Zafri Yahya dan Akram Mahidan lebih kepada untuk mematahkan serangan JDT. Jadi pada perlawanan semalam boleh katakan Kapten KL Paulo Josu memainkan peranan yang sangat penting di bahagian midfield KL sebelum mereka melancarkan serangan. Tu yang saya suka untuk KL City. Dan yang terakhir, apa yang saya suka untuk KL City adalah bahagian attacking third mereka, iaitu 3 penyerang, Fakur Aiman, Adin Azman dan juga Roman Morales, yang mana 3 player ni memang memberi masalah kepada pertahanan JDT pada perlawanan semalam. Kita boleh lihat Hadin dan juga Fakrul bermain di bahagian kanan dan juga kiri, memberi masalah kepada Matthew Davis dan juga Kobe Ong. Banyak kali Fakrul Aiman tu saya tak sangka dia boleh main dengan baik. Kobe Ong pun dia boleh makan pada perlawanan semalam kan, membuktikan yang memang semalam Kobe Ong memang tak berada di prestasi dia yang sebenar kan. Memang Fakrul Aiman tu dia boleh makan Kobe Ong macam tu saja. Manakala untuk Hadin Azman, dia berjaya fight dengan Matthew Davis, dia berjaya memberi tekanan mental daripada segi psikologi kepada Matthew Davis apabila Matthew Davis kena cut lepas jatuhkan Hadin Azman. Manakala Morales pula, dia pandai mencuri ruang-ruang kosong, dia pandai positioning dan sebagainya ketika defend ability terlalu tinggi. Jadi untuk kelemahan pasukan KS malam saja adalah mereka perlukan lagi seorang winger yang lebih rajin ataupun lebih laju untuk Paulo Josu ataupun Akram Mahinan untuk supply bola ke hadapan. Jadi kalau daripada winger yang inverted winger yang boleh masuk kotak penalti ataupun penetrate bahagian final third pasukan lawan ataupun defend pasukan lawan dengan mudahan macam Arif Aiman dan sebagainya, saya rasa KL akan jadi lagi better team. Jadi mungkin KL boleh beli player baru untuk winger ataupun KL perlukan seorang striker tulen lah. Mungkin letakkan Roman Morales sebagai backup striker dan letak seorang striker sama ada Dominic dan sebagainya. Tapi Dominic mungkin menyebabkan KL dengan counter attack, kita tak tahu. Tetapi striker yang boleh buat game macam Roman Morales tak sebagai attacking midfielder dengan Paulo Josu, maka lengkaplah pasukan KL City. Secara overallnya memang kedua-dua tim seimbang, main dengan sangat sangat ofensif. Kedua-dua tim, cumanya KL lebih hebat daripada segi defending sebab mereka compact, mereka organized, memang mereka disiplin di bahagian pertahanan. Jadi JDT memang susah jumpa tim yang bermain dengan corak yang hebat di bahagian pertahanan, yang mana compact di bahagian pertahanan memang JDT susah nak tembus ataupun nak penetrate Walaupun mereka berjaya penetrate, mereka akan gagal untuk convert benda tu kepada gol sebab memang disiplin tinggi goalkeeper padu KL. Itu saja ulasan aku untuk perlawanan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.